Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah program namanya Fokus Minggu Depan. Kami memberikan dan juga menjangkakan apa yang bakal menjadi bahan pemberitaan yang hangat untuk minggu depan. Sudah pasti perincian dan juga laporan yang berkaitan dengan keadaan politik semasa menjadi fokus minggu ini dan sudah pasti minggu hadapan. Banyak persoalan yang tidak terjawab, tetapi banyak lagi perkara lain yang perlu diberikan perhatian. Ayuh kita saksikan perkara yang sudah dirangkumkan untuk minggu hadapan. Sukan Olimpik Tokyo 2020 bakal berakhir pada 8 Ogos depan. Pertanyaan itu juga kami tanyakan, adakah bakal dijelmakan sinar emas dalam edisi Sukan Olimpik kali ini? Dan itu juga mungkin kita sandarkan harapan kepada beberapa tokoh sukan negara, antara lain ialah jago trek negara Dato' Azul Hasni Awang yang bakal berentap dalam acara berbasikal trek pada Rabu depan. Harapnya ada sinar emas di situ. Tetapi semalam juga kita menerima perkabaran gembira. Mungkin berita gembira yang paling melegakan rakyat Malaysia sepanjang minggu ini dengan kemenangan pingat gangsa dalam acara bergu badminton semalam. Ini cerita mengenai terima dan belajar dari kekalahan ketika separuh akhir. Selain motivasi diri menjadi azimat dan senjata ampuh untuk membolehkan pasangan bergu lelaki badminton negara Aaron Chia dan juga Soh Wei Kik yang mengakhiri kempen Sukan Olimpik Tokyo 2020 dengan pingat gangsa. Wei mengakui dia dan Aaron agak sugul dan kecewa dengan kekalahan pada separuh akhir. Namun, perasaan tersebut pantas bertukar sebaik melihat bendera Malaysia akhirnya berkibar di tamasya berkenaan. Wu Yik mengakui dia dan Aaron terdiam dan termenung sepanjang perjalanan pulang ke penginapan mereka sejurus tewas pada peringkat separuh akhir. Namun mereka pantas menyedari bahawa misi mereka belum tamat dan masih berpeluang mencipta kemenangan atau sekurang-kurangnya memahat nama Malaysia selaku pemenang pingat pada tamasya kali ini. Bila tu bendera Malaysia berkibar dan rasa nak nangis lah. Memang sangat terharu sebab tak pernah, ini memang satu impian, dream masa kecil, dan apa struggle, apa beban, pressure semua yang alami sebelum ini memang soal lepas. Aaron Chia Soh Wei Yik berjaya melakukan keajaiban dengan menewaskan beregu yang menduduki ranking nombor 2 dunia dari Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada perebutan pingat gangsa. Ia merupakan pingat pertama kontingen negara pada Sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas mencatat kemenangan 17-21, 21-17 dan 21-14. Dan saya rasa adalah menjadi satu perkara yang tidak dapat dinafikan bahawa aksi-aksi atlet kita di Tokyo Olimpik memberikan kita harapan, memberikan kita kegembiraan dan juga semangat bersatu di kalangan rakyat Malaysia pada ketika ini. Di mana hari ini pula misi atlet terjun negara Nur Dabita Sabri untuk bawa pulang pingat di Sukan Olimpik Tokyo 2020 terkandas selepas gagal meraih top 3 dalam acara final acara 3 meter papan anjal wanita sebentar tadi. Meskipun begitu, penerjun berusia 22 tahun itu tetap mempamerkan aksi cemerlang menerusi 5 terjunan di tempat keempat dengan kutipan mata 326.15 di belakang atlet China dan juga Amerika Syarikat. Keputusan penuh menyaksikan dua peserta dari China, Shi Tiangmo dan juga Wang Han masing-masing mendapat pingat emas dan perak, manakala peserta Amerika Syarikat Chris Palmer meraih pingat gangsa. Nur Dabita mara ke peringkat final setelah meraih tempat ke-6 dalam saingan separuh akhir pada Sabtu dengan kutipan mata 312.60. Sebagai rekod, ini merupakan penampilan kedua Nur Dabita dalam Sukan Olimpik selepas menyertai Olimpik Rio pada 2016 pada usia 17 tahun. Bangga dan lega perasaan bercampur baur itu mengiringi tangisan kegembiraan atlet negara Nur Dabita sejurus menamatkan saingan di tempat keempat dalam aksi
pusingan akhir acara 3 meter papan anjal wanita Olimpik Tokyo 2020. Kita ikuti sedutan temu bual wartawan Astro Arena bersama dengan Dabita sebentar tadi. Nangis bukan sebab I sedih tak menang, but I'm really proud of myself because this past few months is memang hard untuk saya sebab I lost myself before Olympic, and then I lost my confidence. Everything was for me went downhill lah. So my confidence dah hilang, everything. Even in fact like few weeks before datang Olympic pun I macam dah not sure about myself. So I dapat perform and dapat nombor 4. I'm very proud of myself. Jika boleh dikongsikan apa kepayahan yang awak sendiri rasa perik yang awak tanggung sebelum nak datang ke Tokyo, yang awak boleh kongsikan pada rakyat Malaysia? Yeah, it's lockdown. Malaysia lockdown kan, because kita dah tak hidup macam dulu where you can go home, you can have fun with your friends and everything, and then kita orang just spend in the sports bubble, just training sampai otak I dah like, I think all of us dah stress sangat-sangat dah, until I dah tak boleh cope with everything. I miss my family, I miss to hang out with them, I miss untuk lepak, tapi I tak dapat semua benda tu. So like if you video call pun semua benda takkan terlepas kan, so it's not the same. So itu yang buat I macam lost myself. Tempat keempat di Olimpik, lebih baik di Rio, apa yang awak boleh katakan? I'm just proud of myself, and my coach is I'm really happy he's beside me, because every time I have competition dia ada kat sebelah I, which is he makes me calm. Yeah. For me, dia tulang belakang I lah. He's the success, the man behind me lah. Dia my coach. I'm really thankful to him, and I think both of us work really hard to be here. Terima kasih Dabita atas mempamerkan aksi yang cemerlang dan juga menunjukkan semangat juang yang begitu hebat buat rakyat Malaysia. Tapi saya ingin beralih ke berita dan juga cerita yang seterusnya yang perlu diberikan perhatian juga, di mana semalam Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah mengisytiharkan proklamasi darurat untuk menggantung pilihan raya negeri Sarawak sehingga 2 Februari 2020. Titah baginda ia diisytiharkan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. DUN Sarawak sepatutnya dibubarkan pada 7 Jun lalu, namun ia tidak dapat dilaksanakan kerana tertakluk kepada Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Berikutan itu, semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sarawak kekal sehingga DUN dibubarkan mengikut perkara 18 dalam kurungan 1 Perlembagaan Negeri Sarawak. Satu proklamasi baharu diperkenan baginda pada Khamis lalu dan telah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Jumaat 30 Julai. Ia dijangka dibentangkan di Parlimen di bawah Fasal 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Menurut warta tersebut, Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama negara bagi negeri-negeri dan juga wilayah-wilayah Malaysia menyelesaikan rasa puas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku menyebabkan keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam dalam persekutuan diancam berikutan wabak COVID-19. Proklamasi ini dikeluarkan di Istana Abdul Aziz, Indra Mahkota, Kuantan, Pahang. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Profesor Dr. Arnold Puyuk, merupakan penganalisis politik dari Universiti Malaysia Sarawak. Melalui telefon. Selamat petang, Prof. Kalau dapat dilihat, adakah kerajaan negeri boleh meminta konsen Yang di-Pertuan Agong untuk mengecualikan satu sidang DUN khas hanya untuk buat belanjawan Sarawak 2021? Kerana kita perlu fahami bagaimana kita memahami proklamasi darurat di negeri Sarawak ini, kerana beberapa tuntutan yang melibatkan pembentangan bajet Sarawak contohnya perlu dilakukan di Dewan Undangan Negeri. Pada pandangan Prof, bagaimana itu dapat dilakukan? Ya, selamat petang. Apa khabar? Khabar baik, silakan teruskan dengan jawapannya. Boleh ya, okey. Ya, bagi saya tidak salah kalau kita nak minta consent from the Yang di-Pertuan Agong. Itu boleh difikirkan. Walaupun pada pendapat saya, apabila kerajaan yang ada pada ketika ini ingin meneruskan nak table the budget tanpa melalui DUN ataupun tanpa melalui kelulusan DUN, ia masih boleh diteruskan. Kerana kita perlu faham tentang konsep darurat dan mengapa darurat diumumkan. Dan bagi saya, apabila darurat diumumkan, kerajaan, Perdana Menteri, termasuklah ketua-ketua menteri ataupun menteri-menteri besar di seluruh persekutuan Malaysia mempunyai kuasa-kuasa tertentu untuk melaksanakan apapun perkara yang perlu dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan bagi memastikan keselamatan rakyat terjamin. Dan bagi saya, pendapat saya rasa pembentangan bajet untuk negeri Sarawak boleh diteruskan
tanpa perlu untuk diluluskan oleh DUN ataupun tanpa perlu dibawa ke DUN lah untuk diperbincangkan di bawah darurat ini. Bagaimana caranya itu kalau tidak dibentangkan di DUN, Prof? Kalau kita dapat fahami, adakah ada proses libat urus ataupun bagaimana check and balance dapat dilakukan juga? Ya, bagi saya ia boleh diumumkan kerana kita tahu bahawa bajet ini penting, apatah lagi dalam keadaan COVID sekarang ini. Sudah tentu kerajaan memerlukan peruntukan resources yang banyak bagi kita memulihkan ekonomi negara dan sebagainya. Dan untuk memastikan adanya check and balance, saya boleh cadangkan mungkin satu komiti dapat dibentuk bagi melibatkan pelbagai pihak, NGO, pemimpin-pemimpin pembangkang untuk mendapatkan pandangan daripada pelbagai pihak sebelum ia diumumkan oleh kerajaan. Dan dalam kita mengambil landscape politik di Sarawak, komposisi parti dan juga percaturan ahli-ahli politik di negeri Sarawak, bagaimana kita perlu fahami ianya berbeza dengan apa yang berlaku di peringkat persekutuan. Kalau Prof dapat memberikan analisis, bagaimana mungkin lebih mudah berbincang antara blok-blok parti yang berbeza di negeri Sarawak kalau dibandingkan di peringkat persekutuan? Ya, bagi saya itu boleh dilakukan kerana kalau kita lihat dalam konteks negeri Sarawak, kerajaan di bawah GPS agak kukuh dan politik Sarawak pun agak stabil berbanding dengan negeri-negeri di tempat lain. Dan saya memfikirkan bahawa ini merupakan satu peluang yang boleh digunakan oleh pemimpin pada ketika ini untuk membawa berbincang pelbagai pihak, NGO, pemimpin-pemimpin kerajaan untuk duduk semeja berbincang dan memikirkan bagaimana ekonomi Sarawak dapat dipulihkan dan bagaimana kesejahteraan rakyat itu dapat dijamin. Dan bagi saya, pemimpin-pemimpin GPS, pemimpin kerajaan negeri Sarawak berada pada posisi di mana perbincangan secara bipartisan itu dapat dilakukan tanpa ada politik yang terlalu serius seperti apa yang kita lihat di semenanjung Malaysia. Prof, kalau kita dapat fahami juga, benar proklamasi ini akan berlaku sehingga bulan Februari nanti. Akan tetapi semalam ahli Parlimen Kuching ada menyebut bahawa perlunya juga reformasi pilihan raya kerana nanti apabila berlakunya pilihan raya negeri, apabila keadaan COVID-19 dapat dikawal, perlu ada mekanisme yang terbaik untuk melakukan pilihan raya dalam norma baharu dengan mengambil kira persekitaran COVID-19 yang kita akan hadapi mungkin untuk beberapa tahun akan datang. Justru kalau dalam konteks pilihan raya negeri di Sarawak, bagaimana langkah dan juga mekanisme dan juga cara mengadakan pilihan raya dengan selamat itu perlu dilakukan oleh SPR bermula sekarang, bukannya menunggu sehingga proklamasi itu tamat nanti. Pada pandangan Prof, bagaimana sebenarnya mereka yang berada di Sarawak, contohnya ahli politik, NGO dan juga rakyat Sarawak sendiri boleh mendesak akan ada satunya prosedur yang lebih baik dan juga selamat untuk akan mengadakan pilihan raya negeri nanti? Ya, memang betul. Kalau kita lihat mengadakan pilihan raya dalam keadaan yang sukar begini di bawah pandemik ini bukan mudah. Tapi ia boleh dilakukan. Kalau kita lihat negara-negara luar, contohnya negara Korea Selatan dan beberapa negara lain telah mengadakan pilihan raya dalam suasana COVID ini. Tapi kita perlu lihat apabila pilihan raya diadakan di Korea contohnya, keadaan COVID agak menurun, agak mendatar dan tidak ada peningkatan yang agak mendadak. Oleh sebab itu pilihan raya dapat dilaksanakan di situ. Dan kalau kita lihat di Korea juga mempunyai sistem yang baik dari segi pelaksanaan pilihan raya, dari segi pematuhan SOP, rakyat berdisiplin dan rakyat juga mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap institusi kerajaan. Oleh sebab itu ramai yang keluar dan juga mengundi. Dan bagi saya dalam konteks Sarawak, kalau pilihan raya hendak dijalankan selepas tamat darurat, perlu kita lihat dari segi tren jangkitan bagaimana menurun atau meningkat. Kita juga mau melihat kita boleh capaian dari segi herd immunity, sama ada kita sudah mencapai itu ataupun tidak. Dan bagi saya ini merupakan peluang terbaik bagi kerajaan negeri Sarawak dan pemimpin-pemimpin negeri Sarawak untuk memastikan bahawa kadar vaksinasi dapat dipercepatkan dan juga memastikan bahawa fasiliti-fasiliti kesihatan dapat diperbaiki. Dan yang paling penting bagi saya bukan hanya fasiliti, bukan hanya sistem pilihan raya yang perlu diperbaiki, tetapi juga adalah dari segi mempertingkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi dan juga prinsip demokrasi berparlimen yang kita amalkan selama ini. Sebab kalau kita tanya orang, ramai yang sudah penat, ramai yang sudah
bosan mendengar pertelingkahan politik, pertelegahan politik dan terarah politik. Jadi ini yang sebenarnya menyebabkan rakyat agak risau ataupun agak enggan begitu untuk turun dan juga untuk mengundi. Dan bagi saya perlu ada satu usaha yang berterusan untuk memastikan, meyakinkan rakyat bahawa kita masih mengamalkan demokrasi berparlimen dan itu perlu dijunjung dengan sokongan daripada rakyat. Doktor, bagaimana kita fahami sentimen masyarakat dan juga rakyat di Sarawak pada ketika ini apabila mereka berfikir ataupun bercakap mengenai politik, apabila mereka membayangkan mengenai pilihan raya negeri dan sebagainya. Kalau dahulu mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang mengikuti pilihan raya dan juga politik, mungkin ada semangat dan juga minat itu sendiri. Tapi dengan COVID-19, dengan masalah ekonomi dan sebagainya, bagaimana perbincangan dan juga cakap-cakap politik di negeri Sarawak? Ya, kalau secara umum kita melihat bahawa bagi rakyat yang paling penting adalah keselamatan mereka, yang paling penting adalah kebajikan mereka, dan rakyat pun dapat membezakan mana politik dan juga mana kerajaan. Dan bagi mereka ada yang melihat bahawa mereka secara umum berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Sarawak dari segi katakan vaksinasi yang agak pantas, dari segi pemberian bantuan-bantuan dan sebagainya, dan kita dapat melihat dari satu sudut kita tidak nampak banyak politicking di situ. Dan dari sudut yang lain dari segi politik, sokongan politik, dan secara umum apa yang saya dapat katakan bahawa bagi rakyat secara umum itu tidak penting bagi mereka pada ketika ini. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana mereka boleh meneruskan kehidupan, bagaimana ekonomi mereka boleh dipulihkan dalam keadaan yang sukar sekarang ini. Okey, terima kasih Profesor Dr. Anil Puyuk merupakan pensyarah kanan di UNIMAS bercerita mengenai pelanjutan proklamasi darurat di negeri Sarawak. Fokus minggu depan berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita nak bercerita mengenai vaksinasi, pembukaan PPV yang boleh menerima walk-in vaksinasi dan juga kita masih lagi berdepan dengan angka kes harian yang cukup tinggi. Hari ini saja lebih 17,000. Bagaimanakah kita meneliti hari-hari yang seterusnya? Adakah graf itu dapat diturunkan? Itu perbincangan selepas ini. Apakah yang bakal berlaku pada minggu hadapan? Antara lain tumpuannya ialah mengenai cerita proses vaksinasi di mana bermula esok, 9 pusat pemberian vaksin PPV terpilih akan menjalankan operasi vaksinasi jumpa terus ataupun walk-in tanpa perlu janji temu bagi penduduk di Lembah Kelang. Di mana proses vaksinasi secara walk-in ini katanya akan diperluaskan ke semua negeri dalam masa terdekat. Ini adalah perincian dan juga berita terbaru kami letakkan di astroawani.com di mana Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Khairi Jamaluddin berkata setiap negeri akan memberikan kemudahan berkenaan dengan memberi keutamaan kepada golongan warga emas yang belum divaksinasi. Bagaimanapun katanya, ia bergantung kepada bekalan vaksin dalam negara dan perkembangan mengenai perkara berkenaan akan diumumkan dari semasa ke semasa. Dan dalam masa yang sama, kerajaan optimis dapat mencapai sasaran 50% penduduk yang berumur 18 tahun ke atas di negara ini akan melengkapkan 2 dos vaksin menjelang hujung tahun bulan ini iaitu 31 Ogos, kata Menteri Penyelaras Program Vaksinasi COVID-19 Khairi Jamaluddin. Beliau berkata sasaran itu mampu dicapai dengan mengambil kira kadar vaksinasi yang tinggi ketika ini. Selain 29% daripada penduduk dewasa telah melengkapkan kedua-dua dos vaksin. Kerajaan optimis dapat mencapai sasaran 50% penduduk yang berusia 18 tahun ke atas ini akan melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 menjelang 31 Ogos. Di mana ini adalah dengan kadar vaksinasi yang tinggi dan juga ini juga berdasarkan apa yang berlaku pada ketika ini dan juga dengan pelaksanaan proses walk-in untuk vaksinasi. Tetapi dalam pada itu, hari ini Malaysia masih catatkan kes yang cukup tinggi yang berkaitan dengan COVID-19. 17,150 kes baru dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan 1,130,422. Selangor masih lagi mendahului dengan angka 6,326 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur 2,086 dan negeri-negeri lain seperti Kedah juga tinggi 1,511
Johor 1045 dan Sabah 1002. Negeri Sembilan juga turut catatkan angka kes baru yang tinggi iaitu 809, begitu juga dengan Pulau Pinang 752 dan juga dua negeri yang catatkan kes yang rendah ialah Perlis. Itu pun dengan angka 21 kes, agak tinggi bagi kapasiti Perlis, dan juga wilayah persekutuan yang dikatakan sudah mencapai herd immunity hari ini hanya mencatatkan 5 kes di situ. Jadi, bagaimana kita membincangkan dan juga memahami situasi keseluruhan ini? Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, iaitu pakar kesihatan awam yang sentiasa menjadi rujukan kami bersama dengan kami dalam fokus minggu depan. Prof, kalau kita melihat kepada proses vaksinasi secara walk-in ini, bagaimana ini mempercepatkan proses vaksinasi di negara kita? Angka itu sudah tinggi tapi ini perlu dipertingkatkan lagi. Dan bagaimana kita memahami daripada segi pengurusan di PPV itu? Kerana pada minggu ini juga kita dapati ada beberapa PPV yang dilimpahi dengan kehadiran mereka yang mahu divaksin cukup ramai, terutama di kalangan warga asing. Apa langkah yang kita perlu ambil supaya ini semuanya dapat dilakukan secara harmoni, dan apa yang kita dapat pelajari dari negara-negara luar, Prof? Ya, terima kasih Saudara Zul. Kalau kita ingin mencapai target kita di mana kita mahu 50% daripada penduduk kita berumur 18 tahun mendapatkan coverage atau peliputan vaksin ini, kita tidak ada pilihan selain daripada membuka pusat-pusat pemberian vaksin ini secara walk-in. Ini kita perlu lakukan kerana kalau kita menggunakan sistem appointment dan sebagainya, sukar untuk kita mencapai tahap tersebut. Oleh kerana kita mungkin telah pun berusaha untuk mendapatkan bekalan vaksin yang mencukupi, maka ini merupakan satu langkah yang betul, satu langkah yang benar yang harus kita teruskan. Walau bagaimanapun kita harus melakukannya dengan teratur. Kita dipahamkan bahawa ada sekurang-kurangnya 9 pusat pemberian vaksin yang dimulakan dalam peringkat awal ini. Dan kalau kita lihat di situ ada juga diberikan beberapa tarikh-tarikh tertentu, misalnya untuk penduduk umur 40 tahun ke atas, tarikhnya adalah pada 2 hingga 4 Ogos, kemudian dibuka kepada mereka yang melebihi 18 tahun, dan seterusnya dibuka kepada foreigners ataupun pendatang-pendatang yang bekerja di tempat kita. Ini merupakan langkah yang baik. Walau bagaimanapun saya khawatir ada beberapa perkara. Pertama sekali, kita harus lakukan pemberian vaksin secara walk-in dengan cara teratur. Pertama sekali kita harus pastikan bahawa maklumat yang diberikan pusat pemberian vaksin mana yang memberikan perkhidmatan ini secara walk ini harus diperjelaskan kepada ahli masyarakat. Yang keduanya, kumpulan-kumpulan umur tertentu dan juga bagaimana kita menangani kalau sekiranya ramai yang datang pada satu waktu. Misalnya saya dipahamkan kalau mereka tidak mendapat appointment atau tidak mendapat datang ke situ, tidak mendapat vaksin pada hari yang pertama, akan diberikan pada hari yang kedua. Bagaimana ini harus kita uruskan dengan sebaik mungkin. Kita harus cuba elakkan supaya ahli masyarakat datang dengan gerombolan yang besar sehingga berlaku penularan pula di kalangan mereka yang belum lagi mendapatkan vaksin ini. Ini harus diaturkan dengan jelas, dan yang penting adalah kaki tangan yang bekerja di pusat-pusat pemberian vaksin ini harus diperlengkapkan. Mereka harus diberikan staf tambahan, harus mungkin perlu diletakkan di tempat pemberian vaksin ini untuk pastikan prosesnya berjalan dengan lancar. Ini perlu kita lakukan, dan pada masa yang sama mungkin ada beberapa negeri yang agak ketinggalan, misalnya negeri-negeri yang mempunyai banyak kawasan luar bandar, misalnya di Kedah. Kemudian ada beberapa negeri lagi seperti di Johor, di kawasan-kawasan pendalaman. Negeri-negeri ini harus diberikan perhatian. Di Kelantan mungkin juga mempunyai bilangan kes yang mula meningkat sekarang. Jadi ini harus diberikan tumpuan juga supaya pemberian vaksin ini agak sekata. Kita tidak mahu cuma ditumpukan cuma kepada kawasan Lembah Kelang saja, walaupun kita tahu bilangan kesnya banyak di sini. Tetapi apabila kita membuka lebih banyak pusat pemberian vaksin, tumpuan harus diberikan juga kepada tempat-tempat yang sukar untuk diberikan vaksin kerana penduduknya berada di kawasan luar bandar. Jadi ini langkah yang baik, dan kalau kita mempunyai bekalan vaksin yang mencukupi, maka harus kita teruskan usaha ini, dan insya-Allah kita akan dapat mencapai target kita supaya sekurang-kurangnya 50% daripada masyarakat berumur 18 tahun ke atas mendapat vaksin. Dengan cara itu kita boleh menurunkan bilangan kes dalam masa terdekat. Prof Datuk, bagaimana kita memahami situasi itu? Kerana angka harian kita catatkan lebih 17,000 kes dan angka kematian masih lagi tinggi. Dan kalau dalam aspek ini
proses vaksinasi kita juga mencapai angka yang tinggi. Bagaimana kita menantikan bila graf tu akan turun? Bila kita dapat memastikan bahawa kita akan dapat nampak keberkesanan dan juga impak secara terus vaksinasi itu? Adakah varian Delta yang menular ini adalah satu cabaran yang baru dan juga teori-teori ataupun graf yang kita lihat di United Kingdom contohnya, sesuatu perkara yang perlu dilihat semula dalam konteks kita di Malaysia ataupun bagaimana, Prof? Ya, daripada maklumat yang kita perolehi sekarang, kita tahu bahawa varian Delta ni mempunyai kadar infektiviti yang tinggi. Dikatakan 5-6 kali ganda lebih mudah untuk ditularkan daripada varian-varian yang lain. Ini menyumbang kepada salah satu sebab mengapa kesnya meningkat. Walau bagaimanapun kita tahu bahawa sehingga setakat ini kebanyakan daripada vaksin yang kita adanya semuanya boleh digunakan untuk mencegah penularan dan juga mencegah daripada menularnya varian Delta ini. Walau bagaimanapun bilangan kes yang kita lihat ini biasanya yang kita lihat sekarang meningkat dengan banyak, itu mungkin juga berlaku bukan saja disebabkan oleh kes yang meningkat, tetapi juga disebabkan oleh sekarang ini kita memulakan ujian kendiri, ujian sendiri di rumah. Bilangan ujian juga sendiri juga akan memberikan impak di mana kita akan dapat mendeteksi bilangan kes yang lebih banyak. Jadi apabila kes itu meningkat dan dilaporkan, ini menunjukkan bahawa sistem pengesanan kes-kes itu berjalan dengan baik. Walau bagaimanapun, bilangan kes yang meningkat itu bermakna belum lagi kita mencapai tahap optimum dalam pemberian vaksin kita. Pemberian vaksin sehingga hari ini tidak sampai 30% lagi. Dan saya yakin kita akan dapat melihat penurunan yang drastik apabila kita mencapai 50% daripada penduduk yang mendapatkan vaksin menjelang 31 Ogos ini. Saya yakin ini akan dapat dicapai berdasarkan kepada observasi dan juga yang dilihat di beberapa buah negara di Eropah yang mana mereka telah menunjukkan bahawa apabila vaksin coverage itu meningkat, maka dengan dalam waktu yang terdekat akan menurunlah bilangan kes ini. Jadi selain daripada bilangan kes, kita harus juga lihat indikator-indikator lain. Misalnya salah satu indikator penting adalah berapa persen daripada kes ini yang merupakan kes keparahan tahap 4 dan juga 5. Karena walaupun kesnya banyak, tapi kebanyakannya 95% daripada kes adalah merupakan kes yang mana mempunyai kategori 1 hingga 3. Ini jauh lebih rendah daripada tahap infektiviti dan akan kes ini masih lagi ada dan akan terus meningkat kalau kita belum mencapai tahap optimum dalam vaksinasi kita. Prof, saya pasti kami di Astro Awal ni akan menghubungi Prof dari masa ke masa sepanjang minggu depan untuk bincangkan banyak perkara. Tapi untuk hari ini itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami untuk berikan komentator. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada pandangan cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu hadapan.